Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good day everyone. So untuk video yang ketiga ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk you all construct cash balance. Okay, saya ada letakkan dalam e-com soalan exercise untuk cash budget. Jadinya untuk contoh cash budget yang ni, you boleh refer kepada soalan yang kedua iaitu Vela Design. So this is the forecasted sales and purchases of Vela Design in year 2014. Okay, saya tengok bulan Julai sampai bulan Disember diberikan sales dan juga purchases, dan additional information dia kata the collected sales are as follows. Cash sales is 10%, 75% is collected 1 month after sales. The remaining balance is collected 2 months after sales. Okay, dan lain-lainnya, selain daripada information on collection of sales, there are also information on payment for raw materials. So dia kata payment for raw materials are typically made in the month following the one in which this cost has been incurred. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara untuk anda masukkan semua maklumat-maklumat yang telah diberikan. Okay, selain daripada itu juga diberikan maklumat berkenaan dengan other expenses, okay, kemudian cash in hand dan juga minimum cash balance that the company need to maintain every month. Okay, so soalan kata prepare cash budget for October, November and December 2014. Okay, so macam mana cara nak buat? Firstly, sebelum kita pergi kepada cash budget, you kena kira the collection of sales dan juga purchase of raw material. Okay, jadi yang pertama sekalinya, sebelum pergi buat cash budget, yang pertama sekali anda kena masukkan information on sales dan juga collection of sales. Okay, jadi pertamanya masukkan berdasarkan kepada maklumat yang telah diberikan. Okay, bulan Julai, sales untuk bulan Julai adalah sebanyak 350,000. Sales for August adalah 550,000. September 700,000. Okay, begitulah seterusnya sampailah bulan Disember. Okay, so yang ni anda hanya perlu copy paste direct saja berdasarkan kepada soalan yang diberikan. Okay, kemudian soalan kata collection of sales ni dalam 3 kali collection. Okay, collection yang pertama adalah cash 10%, collection yang kedua adalah 75% 1 month after sales, dan dia kata remaining balance 2 month after sales. Okay, so kita tahu cash sales adalah 10%, 1 month 75% dan remaining balance itu adalah 15%. So sini you boleh tulis 15% ataupun you nak tulis remaining balance pun boleh. Okay, so sekarang ni kita nak kira collection of sales. So yang pertama dia kata cash sales. So apa yang dimasukkan dengan cash sales? Cash sales tu maksudnya kutipan akan dibuat pada bulan yang sama sales itu berlangsung. Okay. Contohnya pada bulan Julai sales 350,000, 10% akan dikutip juga pada bulan Julai. Itu yang dimasukkan dengan cash sales. Jadi 10% daripada 350,000. Okay, saya kira 10% daripada 350,000 adalah 35,000. Kemudian dia kata 75% are made 1 month after sales. 1 month after sales maksudnya kalau sales bulan Julai, kutipan yang kedua adalah pada bulan Ogos. Okay, maksudnya bulan yang kedua. 1 month after sales. Okay, sebulan selepas sales dibuat. So banyak mana? Adalah 75%. So untuk bulan 1 month after sales ataupun sebulan selepas sales, 75% darabkan dengan sales 350,000. So anda akan dapat 75,000. 0.1. Okey, sekejap
Ada salah sikit ni. Salah formula. Okay, so di sini adalah 35%, 0.75. Okay. Darabkan dengan 350,000. Okay, saya akan dapat 262,500. Kemudian dia kata the remaining balance which is 15% are made or collected 2 months after sales. Maksudnya bulan yang kedua selepas sales. Maksudnya kalau sales pada bulan Julai, 2 months after sales adalah pada bulan September, which is August, September, 2 bulan selepas sales. Okay, saya kira 15% daripada 350,000. Okay, therefore you akan dapat 52,500. Okay, so saya highlight sini. So untuk bulan Julai, kutipan yang pertama adalah pada bulan Julai sebanyak 10%. Kutipan yang kedua 75% sebulan selepas jualan dibuat. Dan kutipan yang ketiga 15% 2 bulan selepas sales. Okay, you nampak tak dia punya aturan dia. Okay, kemudian contoh yang kedua. Ogos, sales pada bulan Ogos, 10% cash sales dikutip juga pada bulan Ogos. Jadi, kutipan pada bulan Ogos adalah 10% darab dengan 550,000. Okay, saya akan dapat 55,000. Okay, kemudian 75% 1 month after sales. Jadi, sales pada bulan Ogos, kutipan kedua dibuat sebulan selepas sales, which is pada bulan September. Berapa nilai dia? 75%. Jadi 75% darab dengan 550,000, saya akan dapat 412,500. Kemudian dia kata kutipan yang ketiga, balance adalah 15%. 15% okey, dan okey tadi pada bulan yang kedua ataupun kutipan yang kedua 75% 1 month after sales. Remaining balance 15% lagi dikutip 2 bulan selepas sales. Jadi sales bulan Ogos 2 bulan selepas. Okey, bulan pertama, bulan kedua. Maksudnya pada bulan Oktober sebanyak 15%. Okey. So, kalau kita tengok dia punya turutan dia Ogos, kutipan pertama adalah pada bulan yang sama. Kutipan yang kedua pada bulan September dan kutipan yang ketiga pada bulan Oktober. Seterusnya kita tengok pada bulan September. Okay, September dia kata sales adalah 700,000. So kutipan yang pertama, kutipan yang pertama 10% adalah pada bulan yang sama. Jadi 10% daripada 70,000. Okay, kutipan yang kedua 75% 1 month after sales. Okay, sales September sebulan selepas adalah pada Oktober. Pada bulan Oktober sebanyak 75%. Okay. Kutipan yang ketiga 15% 2 month after sales. Sales bulan September. Okay. Bulan pertama, bulan kedua. Jadi kutipan yang ketiga adalah pada bulan November sebanyak 15%. Okay. Kita tengok ni September. Okay, ni adalah kutipan yang pertama, kutipan yang kedua dan kutipan yang ketiga. Okay. Sama juga pada bulan Oktober. Okay, Oktober, sales pada bulan Oktober 10% dikutip pada bulan yang sama. Okay. Second collection 75% 1 month after sales. Dan third collection 15% 2 month after sales. Okay. Jadi ni adalah turutan untuk bulan Oktober. Okay. Ni Oktober. Saya highlightkan warna untuk you all tengok dengan lebih mudah ke mana perjalanan bagi setiap kutipan. Okey, kemudian tengok November, kutipan pertama 10% pada bulan November. Kutipan yang kedua 75% pada sebulan selepas. Okey. Kutipan yang ketiga tak perlu sebab dia dah masuk tahun yang baru. Kita hanya nak tahu sampai Disember sahaja. Okey, jadi untuk Disember, untuk November, ini adalah urutan dia. Okey. Dan last kali adalah sales pada bulan Disember. So sales pada bulan Disember
10% dikutip pada bulan yang sama. Okay, 10%. Jadi ini adalah kutipan untuk bulan September. Okay, jadi memandangkan kutipan kedua dan kutipan ketiga sudah masuk tahun baru, so anda tidak perlu lagi membuat pengiraan untuk kutipan yang pertama, yang kedua dan ketiga. Okay. Okay, next step, langkah seterusnya. Selepas sudah dapatkan sales dan collection of sales, sekarang ni anda perlu masukkan untuk maklumat purchases dan payment of purchases. Okay, sekali lagi yang ni, masukkan maklumat berdasarkan kepada soalan yang diberikan. Jadi dia bagi purchases daripada bulan Julai hingga Disember. Okay, so masukkan saja mengikut maklumat yang diberikan. Okay, untuk purchase of raw material dia kata, payment for raw materials are typically made in the month following the one in which this cost has been incurred. Maksudnya, payment untuk purchase of raw material tadi dibuat sebulan selepas. Okay, 1 month, okay, the following month, the one in which, okay, in the following month. Maksudnya bulan seterusnya. Kalau bulan seterusnya maksudnya purchase pada bulan Julai, dia akan bayar pada bulan Ogos. Purchase pada bulan Ogos akan bayar pada bulan September. Purchase pada bulan September akan bayar pada Oktober. Purchase pada bulan Oktober akan bayar pada November. Dan purchase pada bulan November akan bayar pada bulan Disember. Okay. So yang ni abaikan, kita tinggalkan kosong sebab kita tak tahu, kita tak dapat maklumat berapakah purchase pada bulan sebelumnya. Unless kalau you dapat maklumat, so you boleh letakkan di sini. Okay, so sekarang ni, bila you dah kirakan untuk collection of sales dan juga payment of raw material, barulah anda masukkan kepada format cash budget. Okay, so format dia cash budget. Soalan kata prepare cash budget untuk bulan Oktober, November dan Disember. Hanya untuk 3 bulan sahaja. Okay, jadi masukkan untuk 3 bulan sahaja. Mesti ada nama company dan juga tajuk. Kemudian pertama sekali masukkan informasi tentang sales ataupun forecasted sales yang diberikan dalam soalan. So memandangkan dia dah nyatakan apakah forecasted sales untuk bulan Oktober, November dan Disember. Jadi you masukkan direct sahaja maklumat yang telah diberikan. Okay. Step yang seterusnya, masukkan berapakah forecasted purchases bagi bulan Oktober, November dan Disember. Okay. Yang ni pun sama juga. Okay, masukkan sahaja berdasarkan kepada maklumat yang telah diberikan. Okay, yang seterusnya. Okay, langkah seterusnya adalah senaraikan cash receipt. Cash receipt ni maksudnya apa sahaja yang diterima oleh syarikat. Okay. So kalau dalam soalan yang ni, dia hanya okay, so saya ulang sekali lagi, cash receipt adalah apa sahaja yang diterima oleh syarikat. So untuk soalan yang ni, cash receipt di sini hanyalah melibatkan collection of sales. Kalau seandainya ada cash receipt yang lain, so you kena masukkan cash receipt yang lain. Okay, jadi cash receipt di sini hanyalah collection of sales. Jadi collection of sales tadi kita ada 3 jenis collection. Kita ada 3 collection. Okay, 3 kali kita collect. Yang pertama cash 10%. Yang kedua 75% 1 month after sales. Dan yang ketiga 15% 2 month after sales. Okay, jadi untuk masukkan information yang ni, refer balik kepada calculation yang kita buat tadi. Kita hanya nak pada bulan Oktober, November dan Disember sahaja. Okay, jadi kita hanya ambil maklumat Oktober, November, Disember. Okay, saya highlightkan yang ini dengan satu warna. Okay, yang lain saya padamkan dulu warna dia. Untuk you nampak secara lebih jelas. Okay, jadi okay. Yang ni adalah, yang atas ni adalah information yang diberikan. Okay, berkenaan dengan sales. Jadi yang you nak masukkan adalah collection untuk
10% cash, 75% 1 month after sales, dan 15% 2 month after sales. Jadi you nak ambil yang mana? Sales cash budget untuk bulan Oktober, November dan Disember. Jadi you ambil yang ni saja. Okay, so saya akan transferkan yang ni masuk ke dalam cash budget. Okay, copy. Kita pastekan di sini. Okay. Okay, pastikan sama yang you copy di sini dengan yang you ambil di sini. Okay, pastikan adalah sama. Okay, kemudian refer balik soalan, ada lagi tak cash receipt yang lain? Okay, so kalau berdasarkan soalan tidak ada lagi cash receipt yang lain, jadi totalkan cash receipt anda. Okay, totalkan cash receipt untuk bulan Oktober, tambahkan ke semua cash receipt yang terlibat. Okay, jadi 32,000 tambah 55,000 tambah 82,500. So ini adalah total cash receipt untuk bulan Oktober. Bulan November pun sama juga. Tambahkan ke semua cash receipt yang diterima ataupun cash yang diterima. Bulan Disember pun sama juga. Okay, next. Memandangkan tidak ada lagi cash receipt, sekarang ni kita akan masuk dengan cash disbursement. Cash disbursement tu dalam erti perkataan lain ianya adalah cash outflow. Kalau cash receipt ianya adalah cash inflow. Okay. So untuk cash disbursement yang pertama sekali kita ambil payment of purchase tadi. Okay. So payment of purchase kita refer kepada calculation yang kita buat tadi. So kita hanya nak payment pada bulan Oktober, November dan Disember sahaja. Okay. Sorry, okay, so kita ambil yang ni saja. Okay, ini adalah maklumat asal purchase yang di forecast. So you ambil purchase payment of purchase untuk bulan Oktober, November, Disember. So you ambil maklumat yang ni, pindahkan masuk di sini. Okay. Okay, kemudian tengok lagi soalan. Soalan seterusnya kata monthly general and administration expenses 25,000. So general and administration expenses itu adalah cash outflow. Okay, jadi you masukkan sini general and admin expenses. Dia kata 25,000 a month. Jadi setiap bulan nilainya adalah 25,000. Okay. Kemudian yang kedua dia kata lease payment 9,000 a month. Okay, so you masukkan lease payment setiap bulan adalah sebanyak 9,000. Kemudian dia kata depreciation charge 35,000 a month. Okay. So tengok sini kalau ada depreciation charge ataupun depreciation expenses tidak perlu masuk dalam cash budget. Kenapa? Sebab depreciation it is not an actual expenses. Maksudnya depreciation hanyalah sebagai provision sahaja, peruntukan sahaja. Tidak ada keluar masuk cash yang nyata. So, untuk depreciation jangan masukkan dalam cash budget. Next, dia kata miscellaneous expenses 2,500 sebulan. Okay. So, masukkan lain-lain expenses sebanyak 2,500 sebulan. Kemudian dia kata income tax of 63,000 is due in December. Okay. Pada bulan Disember ada payment ataupun tax payment yang perlu dibayar. Okay. So tax hanya pada bulan Disember saja you masukkan. Untuk bulan Oktober dan November tak perlu masukkan. Okay, maksudnya kosong. Tidak ada. Dan dia kata a progress payment of 150,000 on new machine must be paid in October. Pada bulan Oktober, you kena bayar pendahuluan untuk mesin sebanyak 150,000. Jadi new machine 180,000. 180,000. Bulan yang lain tidak ada. Okay, saya tengok lagi maklumat. Okay, ada lagi tak expenses? Okay, so berdasarkan maklumat yang diberikan dalam soalan, there is no more expenses to this company. So sekarang ni kita boleh totalkan cash disbursement ataupun cash outflow untuk setiap bulan. Okay, totalkan untuk bulan
Oktober daripada daripada payment of purchase sehinggalah kepada new machine. Okey, ini adalah total outflow untuk bulan November dan ini adalah outflow untuk bulan December. Okey. Ini adalah step sehingga total cash disbursement. Okay, next. Lepas sudah totalkan cash receipt dan juga totalkan cash disbursement, langkah yang seterusnya dapatkan net change in cash. Okay, macam mana nak dapatkan net change in cash? Net change in cash adalah total cash receipt tolak dengan total cash disbursement. Okay, so kalau untuk bulan Oktober, 639,500 tolakkan dengan 516,500. So, you akan dapat 123,000. Okay. Saya dah buat remark kat sini. So, total cash receipt saya remarkkan sebagai A. Total cash disbursement saya remarkkan sebagai B. Okay, ini untuk senang you track balik lepas ni. So, net change in cash adalah A tolak dengan B. Sama juga untuk bulan November. Begitu juga untuk bulan December. Okay. Lepas you dah dapatkan net change in cash, seterusnya anda kena tambahkan beginning cash balance. Okay, so beginning cash balance, tengok dalam soalan dia kata cash on hand in October 1 amount to 130,000. Okay, jadi maksudnya pada bulan Oktober cash in hand dia adalah sebanyak 130,000. Masukkan saja nilai dia 130,000. Okay, so bila sampai part ni buat untuk bulan ke bulan. Okay, selesaikan satu bulan ke satu bulan. Maksudnya selesaikan dulu untuk bulan Oktober. Okay, lepas sudah masukkan beginning cash balance, seterusnya tolakkan dengan interest on short term borrowing. Memandangkan ini adalah bulan yang pertama, jadi belum ada lagi interest on short term borrowing. So bila interest ni akan incur? So interest akan incur bila anda membuat pinjaman bagi memastikan minimum cash balance adalah mencukupi. Jadi untuk bulan yang pertama tidak ada interest on short term borrowing. Okay, next adalah ending cash balance before short term borrowing. So ending cash balance before short term borrowing ni adalah C ataupun net change in cash tambahkan dengan D iaitu beginning cash balance tolakkan dengan E iaitu interest on short term borrowing. Okay, so untuk bulan Oktober 123,000 tambah 130,000 tolakkan dengan kosong, so you akan dapat 253,000. Okay, next. New financing needed. Macam mana kita nak tahu kita perlu ataupun tidak financing? Tengok kepada minimum cash balance. Soalan kata, a minimum cash balance of 90,000 must be maintained throughout the cash budget period. Okay. Minimum cash balance adalah 90,000. Jadi, company kena pastikan setiap bulan ending cash balance sebelum borrowing mesti melebihi 90,000. Kalau seandainya tidak mencukupi 90,000, barulah company buat pinjaman. Okay, itu yang dikatakan new financing needed. Okay, jadi di sini bahagian F, ending cash balance before short term borrowing adalah 253,000, which is higher than the minimum balance. Therefore, on October, there is no new financing needed. Okay, tidak ada pinjaman yang diperlukan. Okay, kemudian ending cash balance after short term borrowing. Okay, yang ni adalah ending cash balance before short term borrowing, which is F, tambah dengan new financing needed, which is G. Okay, so kalau seandainya ada new financing needed, you tambahkan. Kalau tak ada, remain saja sama seperti di atas. Okay. Kemudian ini adalah cumulative borrowing. Cumulative borrowing ni adalah kalau seandainya ada financing di sini, financing ini akan dibawa untuk bulan yang seterusnya. Okay. Jadi memandangkan sini tidak ada borrowing, jadi di bawah ni pun tidak ada borrowing. Okay, so settle untuk bulan Oktober. Next kita pergi pada bulan November. Sebulan November, net change in cash sudah kira tadi. So sekarang ni plus beginning cash balance. Manakah you nak ambil beginning cash balance untuk bulan November? So beginning cash balance di sini anda refer kepada di sini. Ending cash balance
after short term borrowing. Okay. Jadi ending cash balance pada bulan Oktober akan menjadi beginning cash balance untuk bulan November. Okay, 253,000. Ada short term borrowing? Tidak ada. Okay. Therefore, memandangkan tidak ada short term borrowing, therefore there is no interest on short term borrowing. Okay. Kemudian kirakan ending cash balance before short term borrowing 103,500 tambah 253,000 tolakkan dengan kosong, saya akan dapat 356,000. Okey, kemudian new financing needed. So you tengok di sini, adakah F ini lebih besar daripada minimum balance ataupun lebih kecil? Kalau F ini lebih besar daripada minimum balance 90,000, therefore anda tidak memerlukan financing ataupun borrowing. Okay. Jadi sama macam spek yang tadi, ending cash balance after short term borrowing adalah F tambah dengan G. Okay. So ini adalah nilai F. Saya highlightkan di sini ya. Sekejap, kita highlightkan. Ini adalah nilai F. Okay. Alright. Jadi next cumulative borrowing. Manakala bulan Oktober tidak ada borrowing, bulan November pun tidak ada borrowing. Jadi cumulative borrowing pada bulan November pun tidak ada, kosong. Okey. Seterusnya kita sambung pada bulan Disember. Okey. So net change kita dah kira tadi. Beginning cash balance untuk bulan Disember adalah ending cash balance pada bulan November. Okey. Baki akhir bulan November akan jadi baki awal bulan Disember. Okey. Interest on short term borrowing, mandangkan bulan-bulan sebelumnya tidak ada short term borrowing, therefore interest on short term borrowing bulan Disember juga tak ada. Okay, kemudian cari ending cash balance before short term borrowing, ulang balik step yang tadi. Okay, yang ni pun sama, new financing needed. Tengok pada ending cash balance before short term borrowing ni, tengok dengan minimum balance. Kalau lebih besar daripada minimum balance, maksudnya anda tidak perlu pinjaman. Okay, so bila tidak perlu pinjaman, so ending cash balance after short term borrowing masih lagi mengekalkan nombor yang sama ataupun jumlah yang sama. So cumulative borrowing memandangkan tidak ada pinjaman pada bulan-bulan sebelumnya, so there is no cumulative borrowing. Okay, so ini adalah cara macam mana anda ingin construct cash budget. Okay. Nanti untuk next class, kita akan buat secara synchronized class dan kita akan buat latihan sama-sama untuk memastikan anda betul-betul faham tentang cash budget. Actually cash budget ni tak payah sangat, kecuali kalau anda tak faham. Kalau you faham, sangat mudah. Okay. Dan saya juga akan bagi soft copy untuk jawapan pada latihan yang ni untuk you refer balik selepas ini. Okay, so sekian saja untuk cash budget. Thank you for watching this video dan kita akan jumpa balik dalam video yang lain.